ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله وسلامه عليه على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما ينفعنا. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير والحمد لله رب العالمين. وبعد. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan kita sekali lagi oleh Allah untuk kita sambung bacaan kitab Ayyuhal Walad dari Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Maulid 450 Hijriyah wa Tufiya 505 Hijriyah. Baik, kitab Imam Ghazali yang kita baca yaitu kitab yang asalnya bertajuk Luftatul Kabidi fi Nasihatil Waladi. Luftatul Kabidi fi Nasihatil Waladi. Kita sampai muka surat yang ke-46 iaitu nasihat yang ke-19 itu. Ke Dabi? Oh, dah satu dah. Oh, saya tertinggal. Maknanya saya pun tinggal dulu. 48. Okey. Ke-48. Subhanallah. Baik. Kita akan masuk satu tajuk. Tajuk kita tentang riya. Okey, riya. Saya rasa kita dah pernah tulis dah riya ni. Belum lagi. Kita dapat riya. Baik, bila sebut kalimah riya, asal riya ni daripada kalimah roha. Okey, roha. Akhirnya asal daripada kalimah roha. Maksud roha lihat, melihatlah. Melihat, maksud kalimah roha melihat. Okey, melihat ataupun memandang. Okey, roha maksudnya yang lihat, melihat. Okey, daripada situlah datang riya. Baik, bila kalimah roha ni juga datangnya al-maraya. Al-maraya ni maksudnya adalah cermin. Al-maraya. Baik, daripada kalimah roha ni juga datangnya kalimah al-maratu. Dah syarat bahasa Arab kan? Al-maratu. Inilah dia bahasa Arab. Daripada satu kalimah ni dia boleh pecah kepada banyak benda. Okey, baik. So, daripada roha ni keluar kalimah riya. Itu diperlihatkan. Okey, perlihatkan al-maratu perempuan. Okey. Siapa nampak apa yang saya nampak? Siapa nampak apa yang saya nampak? Okey, bila kita tengok perkataan asal kalimah roha, dia keluar daripada situ 1, 2, 3, 4 perkataan yang lain. Hasil hanya daripada satu perkataan saja. Dan keempat-empat ni semua menunjukkan pada fungsi dia ataupun maksud definisi yang tersendiri. Tapi asal daripada lihat saja. Asal daripada lihat. Yang kata uniknya bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia tak sama dengan bahasa yang lain. Kalau dalam English kita tanya seseorang kalimah lihat dalam English apa? Orang Jawa panggil look. Boleh look. See. Okey, see. Okey, orang dah see dah. See ataupun look pandang tengok. See lah, see. Okey, kalimah see. See itu daripada mana datang kalimah see? Ataupun macam mana boleh datang kalimah see itu? So dia akan cakap, kita this is a stupid question. You can't ask me like that. Mana boleh tanya perkataan tu kenapa dia namakan dengan see? Dan kita kata tak, bahasa Arab dia mesti ada reason.
Uniknya bahasa Arab ni, setiap perkataan dalam bahasa Arab dia ada reason je kenapa digunakan perkataan itu tadi. So, bila kita sebut kalimah ra'a ni, yang pertama maksud melihat. Dan kalimah riya datang daripada kalimah ra'a ni, iaitu diperlihatkan sesuatu yang ada pada kita. So, diperlihatkan sesuatu yang ada pada kita, asalnya lihat. Jadi riya. Kemudian daripada kalimah ra'a juga jadinya al-mar'a yang cermin. Apa maksud cermin? Tengok juga, kita tengok dia, kita nampak balik tentang diri kita, cermin. Datang dari kalimah ra'a juga al-mar'a ya. Dan menariknya al-mar'ah datang dari kalimah ra'a, tengok. Perempuan ni bukan betul, satunya perempuan jalan sikit dia tengok cermin, jalan sikit dia tengok cermin. Mak cakap bukan perempuan tempat lain. Okey. So, kalimah al-mar'ah ni diambil juga daripada kalimah ra'a. Yang pertama, al-mar'ah ni adalah sesuatu yang dilihat oleh semua orang akan suka tengok perempuan. Sehingga kan dalam Islam sendiri pun, Islam berikan ayat pada orang lelaki, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, katakan pada lelaki yang beriman tundukkan pandangan mata. Maksudnya yang melihat perempuan. Maksud menunjukkan bagaimana Allah pilih kalimah ini dan uniknya kalimah. Baik, tinggalkan yang lain, ambil yang riya. Riya ini kita faham, kita menunjukkan sesuatu benda yang pada kita bangga dengan benda tersebut kepada orang yang lain. Maksudnya diperlihatkan kepada orang yang lain sesuatu benda yang kita suka, diperlihatkan kepada orang lain. Baik, bila kita sebut diperlihatkan di sini, sekarang apa yang diperlihatkan kepada orang? Let's say katakan dia perlihatkan, mana lagi kita punya? Dia perlihatkan, yang pertama dia perlihatkan rumahnya. Okey, kereta. Okey, apa dia lagi? Apa-apa je lah yang dia ada, antaranya rumah dengan kereta. Adakah dia dikira sebagai riya? Okey, sebenarnya kita katakan ini tidak riya. Baik, maknanya boleh lah kita ada baju baru, kita cakap. Okey, kita tunjuk kawan. Kita ada kereta baru, kita tunjuk kawan. Kita ada rumah baru, kita tunjuk kawan. Sebenarnya boleh lah. Tak salah. Okey, tapi kalau dia kata engkau ada, maksudnya ini rumahku, kau ada tu macam ni, aku seorang je yang ada. Okey, contohnya boleh tak boleh? Adakah itu riya? Tak, itu kan riya, itu takabur. Okey, bila dia membezakan di antara diri dia dengan orang lain, dia lebih, orang lain kurang, itu takabur, membesarkan diri dalam keadaan dia mengecilkan orang lain. Okey, itu nama takabur ataupun sombong. Sedangkan sombong benda yang Allah larang. So dekat sini kita tak bagi dia riya. Mungkin tak dosa, bukan dosa riya, tapi boleh masuk dalam dosa takabur. Okey, so baik. So mana dekat sini bukan bermaksud menunjuk-nunjuk itu benda yang boleh, tapi ada hak dia. Asalnya tak salah pun, sekadar kita ada motor baru. Jadi orang tengok motor kita, Haji beli motor baru ke? Dia kata tak, Ustaz motor lama. Sedangkan motor baru, tapi dia kata motor lama. Pak Haji menipu pula, dia kata kan. Okey, so tak boleh juga. So kita cerita je lah ini motor baru. Ataupun kita pakai sesuatu yang cantik, kita tanya kawan kita, cantik tak? Okey, kawan kita kata cantik, kita pun berbangga. Masih lagi dalam bab yang dibenarkan. Sebab tu kalau kita buka bab takabur, ada satu hadis Nabi SAW sebut dalam nanti kita ada kasar dari Rasulullah itu kita akan jumpa Nabi mendefinisikan takabur. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah kami yang memakai baju baru, kami yang memiliki harta sekian-sekian, dinamakan kami juga orang yang takabur? Nabi kata tidak. Takabur itu adalah orang-orang yang mengetahui akan kebenaran tetapi mereka menolaknya. Salah satu takabur. Maksudnya dia rasa dia mungkin tak sesuai dengan benda baik itu, jadi dia tak nak buat. Itu takabur. Takabur yang kedua, memandang orang lain rendah dan dirinya lebih besar dan lebih hebat berbanding dengan orang yang lain. Seumpama iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api dan engkau jadikan dia daripada tanah. So aku lebih mulia daripada dia. Aku bila ada perbezaan dia jatuh dalam bab takabur. Tapi sekadar kita panggil kawan kita datang ke rumah nak tunjuk lansir kita, fashion baru, lansir baru, sekadar nak tunjuk. Dan kawan kita puji kita, masih lagi dalam bab yang diharuskan. Selagi mana tidak masuk di dalam bab membezakan di antara kita dengan orang yang lain. Baik, okey, itu satu bab.
Sebenarnya riak ni dalam apa? Riak ni iaitu menunjukkan sesuatu kelebihan dalam perkara ibadat. Okey, dalam perkara ibadat. Maka bila cerita memperlihatkan dalam perkara ibadat, yang ni akan masuk di dalam bab riak. Baik. Okey, so contoh ibadat apa? Yang pertama, ibadat ni ibadat yang dalam kurungan dia ni ibadat yang berbentuk kelebihan. Okey, kelebihan. Contoh, kita solat Zuhur. Dah selesai solat Zuhur, kita pun dengan bangganya, aku dah selesai solat Zuhur. Kalau kita kata nak riak dah tu. Baik, adakah riak betul ataupun tak? Kenapa tak? Ya, sebab yang fardu ini kebiasaannya tak akan masuk dalam riak. Kenapa yang fardu tak masuk dalam riak? Sebab fardu bukan kelebihan. Masuk bukan kelebihan ni. Semua benda ni semua orang akan buat dan orang kena buat. So maknanya bila orang semua kena buat, maknanya tak mana lebihnya. Engkau buat, aku pun buat. Engkau solat, kau ingat aku tak solat, aku pun solat. Dia bukan kalau kita pergi tunjuk dekat orang yang tak solat pun dia tetap tak termasuk dalam riak. Kerana dia merupakan syiar. Syiar agama kena dibuat secara terang-terangan. Solat berjemaah kena buat secara terang-terangan. Baik, jom kita pergi solat kat mana? Belakang bukit. Kenapa? Kalau tunjuk kat orang tak boleh orang tengok. Riak pula tak. Solat fardu dibuat secara terang-terangan. Tidak termasuk di dalam bab yang boleh masuk dalam bab perkara riak. Puasa, masuk bulan Ramadan kita berpuasa. Kita tanya, kau puasa hari ni? Tak adalah. Apa yang tak ada? Puasa ke tak? Tak adalah. Apa yang tak adanya? Saya nak tanya. Kenapa lah tak ditanya? Dia kata kanti riak pula. Kau ingat? Aku puasa, kau berpuasa. Berapa dah sembunyi? Puasa bulan Ramadan tak ada istilah riak. Baik. Cuma yang mungkin boleh masuk riak ni dalam dua ibadat yang lain. Haji dengan apa? Haji dengan zakat. Okey, haji dengan zakat kemungkinan boleh masuk dalam elemen riak ni. Sebab tu nak kena jaga. Sebab tu Nabi SAW ketika baginda masuk ke Mekah, permulaan masuk ke Mekah tu dia masuk dalam keadaan menundukkan kepala. Dia naik kenderaan dia naik kedai Nabi SAW. Apa nama kedai Nabi? Apa tahu? Kedai Nabi bernama Duldul. Okey, nama kedai dia Duldul. So dia masuk dengan Duldul ni dalam keadaan dia tundukkan kepala. Okey, kenapa tundukkan kepala? Masuk dalam keadaan merendah diri. Siapa pun masuk ke Mekah, masuk dalam keadaan merendah diri satu. Yang kedua, Nabi SAW membacakan doa ketika masuk ke Mekah. Doa apa yang Nabi baca? Iaitu doa yang berbunyi, Ya Allah, jauhilah aku daripada riya'an wa sum'atan. Aku masuk dalam keadaan tawaduk, dan jauhilah diri aku ni daripada penyakit riya' dan juga sum'ah. Masuk riak ketika masuk ke Mekah. Bukankah kita bila kita rasa bangga kita dapat pergi haji, orang lain tak dapat pergi? Kerana dia belum mau tu kelebihan juga haji ni. Sebab orang yang ada kelebihan saja boleh pergi. Kalau orang yang tak cukup duit, dia tak boleh pergi. Sebab tu kena jaga juga dalam bab ni, walaupun dia adalah yang fardu. Sama juga dengan zakat. Sebab tak semua orang keluar zakat. Ada orang yang tak berkemampuan keluar zakat. So dia tetap masuk dalam bab kelebihan. Maka setiap benda yang merupakan kelebihan, maka di situ boleh masuk bab riak. Semua benda yang lebih boleh masuk bab riak. Sebab tu kita kata setiap orang yang mempunyai kelebihan ni dia akan dihinggapi dengan beberapa penyakit. Ada 4 penyakit. 4 penyakit ni akan hinggap pada orang yang ada kelebihan. Penyakit pertama yang paling bahaya, penyakit takabur. Penyakit yang kedua, riya. Okey, penyakit ketiga, sum'ah. Penyakit yang keempat, ujub. Okey, baik, ini 4 penyakit ni akan terkena kepada orang yang mempunyai kelebihan. Orang yang ada kelebihan ni biasanya dia dapat 4 penyakit ni. Bukan dia dapat, boleh dihinggapi 4 penyakit. Mungkin ada, mungkin tak ada. Baik, takabur, riya, sum'ah, ujub. Dalam banyak-banyak ni yang mana paling bahaya sekali? Dia kau ujub. Kenapa ujub bahaya? Sebab paling senang. Ujub mungkin paling senang. Ya, ujub paling senang kena. Tapi tidak, maksudnya
Walaupun dosa, tapi ada yang lebih dahsyat dosa dia. Yang mana yang paling dahsyat dosa? Yang paling 4 penyakit ni 1, 2, 3, 4. Yang mana yang paling kritikal, paling bahaya sekali dia punya membuat? Takabur. Kenapa takabur? Iblis dilaknat oleh Allah punca kerana takabur. Bukan dia. Iblis dilaknat oleh Allah kerana takabur. Sebab tu disebut di dalam hadis, la yadkhulunal jannah, takkan masuk ke dalam syurga man kana fi qalbihi, siapa yang ada kat dalam hatinya misqala khardalin minal kibir, walaupun sebesar zarah pun takabur itu ada dalam jantung hati dia, dia takkan masuk syurga. Ni yang kata takabur ni, bahayanya orang yang takabur. Baik. Next, yang kedua bahaya adalah riak. Kenapa riak? Riak ini masuk di dalam bab syirik. Riak ni dia masuk di dalam bab syirik. Kenapa riak ni masuk dalam bab syirik? Kerana riak ini adalah sesuatu benda yang orang yang buat ibadat tapi bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Sama macam orang yang syirik lah. Orang yang syirik dia beribadat, dia menduakan Allah. Sama juga dengan orang yang riak, dia menduakan Allah ketika beramal. Dia buat ibadat bukan untuk Allah tapi untuk manusia, diperlihatkan pada manusia. Besok di hari akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan kata pada orang yang riak ni, sekarang pergilah minta pahala dan balasan daripada orang yang engkau tunjukkan amalan engkau pada mereka dahulu. Tak boleh pun. So, riak yang kedua sebab dia masuk dalam bab syirik. Next, yang ketiga, sum'ah. Sum'ah ni, riak ni dia panggil, dia buat, dia tunjuk dekat orang. Sum'ah ni dia buat orang. Maksudnya riak dia pergi ke orang. Sum'ah orang datang ke dia. Cara pula. Sum'ah ni orang datang ke dia. Riak dia pergi ke orang. Sum'ah orang datang ke dia. Macam mana maksud orang datang ke dia ni? Ya, maksudnya dia nak suara mulut-mulut orang bila dia buat kebaikan. Riak ni tak semestinya orang puji. Cukup dengan hanya ditunjukkan di hadapan orang. Okey, baik. Tapi sum'ah dia nak orang sebutkan tentang dia. Maksud sum'ahnya apa? Dia suka mendengar puji-pujian daripada orang. Dia suka bila dia buat sesuatu benda ada orang puji. Tak kerti nak balas. Balas pun. Dah orang dah bagi kan? At least bercakap dah sesuatu. Nak cakap apa? Terima kasih. Terima kasih je. Okey, contoh. Baik, so dia suka orang puji dia, hang baik, hang pandai, hang soleh, hang apa lagi, macam-macam lah. Maksudnya pujian-pujian orang pada dia bila dia dengar, maka berbungalah hatinya. Dan dia juga kategori riak sebenarnya, tapi kategori riak telinga. Okey, yang ni tunjuk mata, yang ni mata, yang ni telinga. Okey, yang ni seluruh tubuh badan dia. Okey, baik, yang ni tak terlibat. Yang ni orang puji dia, yang ni dia tunjuk dekat orang. Ujub pula seorang-seorang dia tanpa tunjuk pada satu-satu. So yang ni paling minimum. Ujub ni tiba-tiba kita buat ibadat, kita berzikir, kita baca Quran, dan kita pun rasa wow, hari ni dapat khatam 3 surah, dapat baca 3 surah. Walaupun kalau Allah kalau a'udzu billahi kalau a'udzu billahi. Wow. Okey, baik. Ataupun dia dapat sedekah, dia rasa bangga dan hebat. Okey, maka ujub ni rasa takjub dengan kemampuan diri dia. Kenapa penyakit ni bahaya? Bukankah Ustaz, kita dah buat baik, kan mestilah kita rasa kepuasan, kita rasa seronok. Tapi tak, isu yang masalah ujub ni, engkau merasa engkau tu hebat sehingga engkau lupa Allah yang menjadikan engkau hebat tadi. Engkau baca Al-Quran, siapa yang menjadikan engkau baca Al-Quran? Allah. Siapa yang menjadikan mata engkau boleh tengok Al-Quran? Allah. Siapa yang menjadikan mulut engkau boleh menyebut Al-Quran? Allah. Siapa yang menjadikan kaki tangan engkau boleh bergerak sehingga engkau dapat buat ibadat? Allah. Maknanya engkau kalau tanpa Allah kau tak ada apa pun. So, kenapa engkau nak rasa sombong dan rasakan engkau hebat sedangkan Allah yang menjadikan engkau semuanya? Sebab itu dalam Islam nak elakkan daripada semua benda ni. Okey, nak mengelakkan daripada takabur, apa kita kena buat? Maka ingat kita adalah seorang hamba. Hamba ini dia adalah dipunyai, bukan mempunyai. Seorang hamba dia dipunyai. Dipunyai ini dia ada pemilik. Dia ada tuan yang mesti patuh. Hamba tidak ada kelebihan untuk buat apa sahaja, melainkan hamba dia perlu buat apa yang disuruh dan dia kena tinggal apa yang dilarang. Seorang yang bersifat-sifat hamba dia takkan takabur. Sebab dia kenal diri dia adalah seorang hamba. Next, yang kedua, riya.
Baik, macam mana nak menghindari riak? Iaitu dengan ikhlas. Dengan ikhlas, ingat, kalau aku riak, ruginya aku seumpama orang yang lift rosak. Kemudian dia pun naik tangga tingkat 30 bangunan, pelan-pelan naik sampai ke atas, baru teringat kunci tertinggal kat dalam kereta. Faham tak? Seorang naik bangunan 30 tingkat, rumah dia tingkat 30, dia pun naik sampai ke atas. Bila dah sampai ke atas, barulah tengok-tengok, alamak, kunci tertinggal. Okey, so letihnya orang yang riak ni, kerana semua benda yang dia buat, dia terpaksa maksudnya terpaksa tunjuk dekat orang, dia terpaksa dia jaga pandangan mata orang kepada dia. Sebab itu kita ni kadang-kadang kita ada rasa malu. Antara benda yang kita malu, keaiban kita, supaya orang tak tahu. Kenapa kita malu keaiban kita ni orang tahu? Sebab kita malu lah benda yang aib, dosa kita orang tahu. Kita tak nak orang tahu pun. Even kita katakan masuk dalam bab perkara yang aib, kan seumpama bau badan yang busuk, kentut kita, kalau boleh tak nak orang tahu. Kenapa tak nak orang tahu? Jatuhlah standard, jatuhlah martabat kita. Baik, saya tu ingat ada satu kata-kata seorang Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia kata satu hari baca khutbah, saya kemahiran mendengar lebih daripada kemahiran membaca dan menghafal. Sebelum yang saya dengar dulu, boleh ingat kepada hari ini, situasi itu kami duduk khutbah Jumaat, hari Jumaat, dia duduk kat atas mimbar, dia start baca khutbah. Dia baca khutbah dalam keadaan dia tengah menangis. Dia kata, korang semua tengok aku duduk kat atas, orang puji aku seorang tokoh yang hebat, orang kata aku adil, tapi korang tak kenal siapa diri aku yang sebenar. Allah dan aku saja yang tahu siapa aku. Dia pun mula bacakan, dia kata as-sitru qisman. Allah ini mempunyai satu sifat. Sifat Allah adalah as-sattar. As-sattar ni yang maha menutup. Kita buat dosa, tak ada siapa tahu, Allah tutup dosa kita, tak ada siapa kenal pun. Warna rupa kita pun tak berubah. Kalau orang buat dosa tiba-tiba tukar jadi warna hijau, kan kita takut kita. Tiba-tiba tukar color, tak, Allah tutup keaiban kita tu tadi. Tutup ni ada dua tutup, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tutup dosa dan tutup daripada dosa. Tutup dosa dan tutup daripada dosa. Orang macam kita ni orang biasa. Orang macam kita ni orang biasa. Kita biasanya kita minta pada Allah, ya Allah tutuplah dosa aku, janganlah bagi orang tahu. Kenapa kita minta Allah tutup dosa kita supaya orang tak tahu? Kalau orang tahu, jatuhlah martabat ataupun level aku di mata manusia. Kalau orang tahu aku ni siapa, ya Allah, malulah ustaz kot. Okey, malulah kita pada pandangan mata manusia. So maknanya kita menjaga pandangan manusia daripada pandangan Allah. Itulah kita manusia yang awam ni. So kenapa takut? Malulah kot, kan orang tahu siapa kita yang sebenar. Dia kata itu orang yang biasa. Tapi orang yang istimewa ni, al-khawas, orang yang istimewa, mereka bukan takut jatuh martabat mereka di sisi Allah, tapi mereka takut iaitu pandangan Allah. Ataupun takut jatuh martabat mereka di sisi Allah. Malu mereka kepada Allah melebihi daripada malu kepada manusia. Tapi kita masih lagi peringkat yang pertama, kita malu kepada manusia. Baik, so riak, mengatasi riak dengan ikhlas, mengatasi riak, dan kena tanam dalam diri, ya Allah, ruginya. Sedangkan orang buat, aku buat, orang buat dapat pahala, tapi aku buat dapat dosa. Bila tetap hakikat ruginya orang yang riak, dia pasti akan tinggalkan dia. Baik, sebab itu di dalam Islam ada ibadat yang Nabi SAW buat di hadapan sahabat, ada ibadat yang Nabi tak buat di hadapan sahabat. Bila Nabi buat di hadapan sahabat ni, adakah namanya Nabi riak? Tak, Nabi nak tunjuk cara bagaimana. Ada bab riak yang boleh kena riak waktu tu. Contoh, riak di hadapan anak-anak ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bersolat sunat di rumah, ketika kita berzikir, ketika kita belajar. Kenapa nak riak dengan anak-anak? Supaya anak-anak menjadikan kita ikutan mereka. Anak-anak tengok kita, dia tengok mak dia kaki semayang, dia tengok mak dia ni kaki Quran, dia tengok mak dia ni orang yang kuat bersedekah. Akhirnya anak akan ikut. Tapi kalau anak-anak tengok mak dia ni kaki TikTok, mak dia ni kaki
IG, Instagram. Mak dia ni apa dia? Kaki drama. Maka anak-anak juga akan ikut kaki mak dia tadi. Sebab tu disebut, iaitu kalau bapa peminat Manchester, anak mesti minat Manchester. Kalau bapa minat mancing, anak akan minat mancing. So dia akan tengok minat kita. Sebab tu dalam bab ni dibenarkan riak antaranya guru kepada murid, tujuan supaya menjadi ikutan. Bapa kepada anak-anak, pada keluarga dia, supaya keluarga menjadikan dia ikutannya. Ataupun kita dengan dalam bab dakwah perlu tunjuk. Contohnya, saya ingat saya dapat jiran dahulu, seorang jiran yang tak sembahyang Jumaat. Baik, macam mana saya buat bagi dia sembahyang Jumaat? First kali saya tengok, saya pergi Jumaat, dia duduk kat situ, saya balik, dia masih lagi kat situ. Minggu seterusnya saya cepat-cepat balik awal. Kenapa saya balik awal? Sebab saya nak tengok dia pergi ke tak pergi. Saya balik, memang sungguh saya tahu kereta dia tak bergerak, awalnya pun masih lagi duduk dekat kursi yang sama. So saya tahu dia tak pergi. Minggu ketiga saya mulakan bercakap, saya kata, bang, jom apa namanya pergi sembahyang Jumaat. Dia kata tak apa, kau pergi dah, aku pergi kemudian. So bila saya balik, betul dia tak pergi juga. Minggu yang keempat saya kata, saya ubah taktik, bang nak tumpang kereta boleh? Pergi Jumaat dengan bang. Dia kata aku ada urusan, dia kata lepas ni nak pergi ambil aku tahu lah kereta ni. So dia tak nak pergi juga. Yang keempat talut. Yang kelima, pokoklah bagi dia rasa segar, kita bersiap waktu nak sembahyang Jumaat dekat-dekat tu, kita pergi ikat serban dekat tepi rumah, ada cermin, pergi kat tepi rumah tu. Rumah kita tinted, bila tinted tu nampak gambar, kita pergi kat serban kat situ, dah dia ada sepatah pun dia tak ada apa pun, tak tahu. Maknanya dia tak ada perasaan malu sikit. 5 cara dah buat tak selesai, saya ambil cara yang kelima. Cara ke-6. Cara ke-6 saya tulis surat, saya masukkan dalam peti surat dia. Dah cakap tak sampai hati. Saya tulis beritahu kesan orang yang meninggalkan solat, kesan orang meninggalkan Jumaat, apa balasan, apa yang akan berlaku kepada dia sekalian. Lepas benda tu alhamdulillah menjadi pergi Jumaat dia. Okey. Tapi itulah on off lah, kadang pergi, kadang tak, kadang pergi, tapi at least ada jugalah. So apa hukum kita yang tunjuk dekat dia tadi tu, hukum tunjuknya supaya dia ada rasa malu, akhirnya dia akan buat. Baik, tapi di sana ada beberapa benda. Contoh, Nabi SAW setelah selesai solat Isya, bagi salam semua, zikir, baginda akan terus pulang ke rumah dia. Dia tak buat solat sunat kat situ. Kenapa dia tak buat solat sunat kat situ? Disebabkan kerana dia kata tunaikan, yang pertama, perbanyakkan tempat sujud. Perbanyakkan tempat sujud kita, jangan solat di tempat yang sama, perbanyakkan tempat sujud supaya tempat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari akhirat satu. Yang kedua, Nabi minta para sahabat tunaikan hak rumah. Rumah kita ni ada hak. Di antaranya hak dalam bab perkara-perkara sunat, perbanyakkan di rumah. Kenapa nak benda sunat banyak kena buat kat rumah? Kerana nak memelihara perbuatan tersebut, kerana dia adalah bersifat suplemen. Suplemen ni benda kelebihan, benda yang lebih ni jangan selalu dipertontonkan, biar kita dengan Allah sahaja. So ambil kata-kata ni untuk mengobati riak ni. Uktum min hasanatika kama taktub min sayyiatik. Satu kata-kata oleh seorang tokoh. Jadi tokoh dipanggil tabi'in. Tabi'in ni orang yang tidak sempat jumpa Nabi SAW, tetapi dia berkesempatan bertemu dengan para sahabat. Mereka ni dipanggil dengan nama tabi'in. Baik, apa nama tabi'in ini? Sufyan ibnu Uyainah. Nama dia Sufyan ibnu Uyainah. Ataupun disebut juga dengan panggilan Ibnu Uyainah. Seorang tabi'in, nama dia Sufyan ibnu Uyainah, seorang tokoh yang hebat, sebaris dengan para imam-imam yang tepat di antara tokoh-tokoh mujtahid. Beliau menyebut satu perkataan yang amat luar biasa. Perkataan dia yang luar biasa ni, apa dia kata? Uktum min hasanatik. Uktum, dia bukan ketum, ketum dari uktum bahasa Arab. Uktum. Okey. Uktum min. Apa tak boleh tulis Arab tak apa, kita terjemahkan je min. Hasanatika kama taktub, banyak ketumnya. Taktub kama taktub
min sayyi'atika. Uktub min hasanatika kama taktub min sayyi'atika. Baik, apa maksudnya? Sembunyikan kebaikan kamu. Sembunyikan setiap daripada kebaikan yang kita buat. Sembunyikan kebaikan kamu. Macam kamu sembunyikan, seumpama kalian sembunyikan keburukan ataupun dosa. Sembunyikan kebaikan macam kamu sembunyikan dosa. Bila orang buat dosa, dia mesti nak sembunyi. Tak nak orang tahu pasal dosa dia. Saya cerita bila boleh subuh pagi semalam, tak mana saya cerita, buat tak ingat. Ada seorang perempuan lecturer sama dengan saya lah dekat U. Dia ni belajar di US. Jadi dia memang tak ada kesempatan budak yang pandai belajar, akademiknya bagus. So dia lebih ke akademik, kurang dari segi agama. Pergi belajar di US sampai degree master, balik. Bila dia balik ni, dia tak ada kesempatan nak belajar ilmu agama sampailah dia berusia 40 tahun macam tu. Timbul kesedaran ni nak belajar agama, tapi tak tahu kat mana nak mula, di mana tempat, siapa gurunya. Teringin nak ubah diri, nak ubah jadi orang yang baik. Nampak macam aku ni banyak buat benda lara, banyak buat dosa. Aku nak bersihkan diri, nak jadi orang yang baik. Mula nak mencari ilmu yang dia banyak tinggalkan. Baik, apa berlaku dekat dia? Tak tahu. Satu hari ni pergi makan dekat satu kedai makan area Melaka ni, Bukit Beruang ni. Dia ternampak seorang perempuan pakai tudung. Okey, pakai niqab. Okey, dia pun dalam hati dia mesti usaha. Perempuan pakai niqab, dia kata dia mesti usaha punya. Baik. Jadi dia pun berani-beranikan diri. Assalamualaikum Ustazah. Kawan tu pun takkan nak katakan, saya bukan Ustazah. Dia jawab salam je. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah nak tanya, saya ni suka lah tengok orang pakai kuda semua, belajar agama. Tapi saya tak tahu kat mana tempat saya nak belajar. Boleh tak? Saya nak ikutlah. Ustazah ni kalau Ustazah boleh ajar, ataupun Ustazah boleh tunjukkan kat saya kat mana tempat nak belajar. Si perempuan ni pun cakap kat dia, boleh. Kami belajar dengan tu guru kami, nama sekian-sekian, tapi bukan kat sini, kat satu tempat. Kalau awak nak join, dia anukan, boleh. Tapi rahsia dengan cerita kat orang. Okey, dia pun tak perlu maknanya benda-benda baik ni betul tak kena rahsia. Kena rahsia tak cerita. Okey. Rahsialah dia. Janji dengan perempuan ni nak jumpa esok, dia bawa naik kereta, pergi ke satu tempat, turun, naik kereta lain pula, pergi pula ke satu tempat, bertukar kereta 2-3 tempat. Sampai dia pun dah tak tahu dekat mana. Akhirnya dibawa masuk dia ke satu tempat kawasan hutan, dalam hutan. Baik, bila ditanya kenapa jauh sangat, dia kata biasalah barang baik. Dia kata macam ni. Tak apa, pergilah belajar. Jumpa dengan tok guru tu. Dia kata ni lah tu, tuan guru kami, tuan Syekh sekian-sekian nama. Tuan guru tu pun kata, okey, kami, siapa yang nak belajar dengan kami, semua yang ada ni semua orang bersih-bersih, orang baik-baik lah tu. Jadi sebelum nak belajar, kita kena bersihkan dulu daripada dosa-dosa. Okey, kena bersihkan dulu daripada dosa-dosa. So, macam mana tu guru nak bersihkan dosa? Okey, awak kena listkan apa dosa yang awak pernah buat. Kejap lagi kita kira. Setiap dosa ada kifarat dia. Kifarat tu maknanya awak kena tebus dengan bayar duit. Baik, tak apalah dia pun senaraikan lah. Betul kali betul. Semua dosa yang dia buat dia senaraikan, yang dia ingat. Senarai. Tu guru tu pun kira-kira dia kena bayar, seingat saya dalam lingkungan sekitar RM20,000. Sebab nak tebus dosa dia tadi. Dah memang dah kena, dia pun dia memang tak tahu. Dia ingat itu betul lah. Tak apalah. Bayar duit tadi tu dah mula belajar. Bila mula belajar tu, orang kalau waras ni dia tengok benda yang pelik, mesti terdetik. Sampailah satu hari tu ada orang bagi tahu dia, kata ada kelas saya mengajar dekat Akrab Bukit Beruang tu, dia pun try datang. Kali pertama dia datang, terus dia datang jumpa, dia ceritakan apa yang dia belajar sekian-sekian. Saya kata awak ada salah pilih kawan dan salah pilih guru ataupun kawan yang awak pilih tu memang bukan bawa awak ke jalan yang baik, maka jalan ke yang baik teruk. So dalam bab ni, dosa kita tak perlu pun untuk nak diceritakan. Ada orang datang jumpa, saya berkenalan dengan seorang lelaki datang cerita sambil menangis. Selepas saya cerita pasal topik neraka kat satu tempat, selesai mengajar dia datang menangis. Ustaz, saya nak bagi tahu, menangis. Dia kata tak apa, relax. Apa aja nak cerita sebenarnya? Dia kata, Ustaz, saya banyak dosa.
Okey, haji kita Islam, beragama Islam, kita bukan Kristian. Orang Kristian dia pergi dekat padri, pergi tahu dosa dia, padri itu akan ampunkan dosa dia. Saya tak boleh ampunkan dosa orang haji. Haji pun tak payah cerita pun dekat saya apa dosa yang haji buat. Okey, cuma kalau tanya saya buat dosa macam mana saya nak buat, itu mungkin saya boleh guide nak taubat macam mana sikit-sikit. Tapi dia kata saya nak cerita, kalau saya tak cerita saya tak kuat. Dia cerita, dia kata dia jadi driver lori arak. Dan dialah yang hantar arak ni ke semua kelab-kelab malam di sekitar Melaka dan kedai-kedai yang jual arak ni, dialah yang hantar. Kerja dia driver arak. Daripada dia muda sampailah dia berkahwin dan anak-anak yang dah besar-besar, anak dia pun dia hantar masuk sekolah tahfiz. Dia kata hasil daripada duit arak tu lah, dia kata dia. Jadi bayangkan tengok, cuma saya puji dia ni disebabkan dia buat dosa setiap hari. Dia bertambah pada Allah tiap-tiap hari. Dia kata saya bangun di tengah malam, saya buat solat taubat, saya menangis, saya menyesal. Gak pasal dia dengan kita kenapa lagi baik? Kenapa dia lagi baik? Dia buat dosa. Itu dia masuk bertaubat. Cuma saya kata sebenarnya taubat ni bukan taubat saja, tapi kena tinggalkan dosa yang kita perbuatkan tu tadi. Tapi poinnya begitulah. Bayangkan kalau jumpa orang yang salah. So kita tak payah cerita dosa kita dekat orang. Dosa sembunyikan. So macam mana kita sembunyikan dosa, macam itulah kebaikan kita pun sembunyikan. Supaya apa? Supaya kita tak termasuk dalam bab yang dinamakan dengan bab riya. Baik, jom kita tengok apa kata pengarang kitab. Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab ni, inilah yang sampai tahun dah kita baca kitab. Lama now jalannya pelan dan hal jalan. Okey, mengajar sejam baru baca sebalik. Tak boleh pelan-pelan nak boleh. Nasihat yang ke-21. Okey, hakikat riya. Wahai anakku yang tercinta, guru-guru, tokoh-tokoh ni, tokoh guru, mereka menganggap anak murid ni seumpama anak. Sebab tu dipanggil anak, walaupun mungkin pada usianya adalah berbeza. So makna anak di sini iaitu wahai anak muridku yang ku cintai. Nabi SAW juga, dia ketika dia mengajar kepada para sahabat, dia akan menggunakan cara ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama mereka. Sehingga Anas, tidak Nabi panggil kepada dia Anas, Nabi panggil dengan satu panggilan, ya Unais. Apa makna ya Unais? Wahai Anas yang kukasihi. Bila Nabi nak panggil para sahabat. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi panggil dia dengan berkata, ya Muaz, inni la uhibbuk. Wahai Muaz, aku sayang dekat kau. Kemudian Nabi ajar dia. So kalimah-kalimah macam ni menjadikan anak murid tu rasa dia dihargai dan rasa mereka ni dikasihi oleh guru, dan menyebabkan dia dapat hafaz ilmu yang disampaikan oleh guru, kerana guru ni dia mengajar dengan kasih sayang. Ada satu tempat saya mengajar kat Melaka lah. Jadi lama lah mengajar kat situ, tapi kadang kalau dia guru pun manusia, kadang ada lah dia terasa hati kan. Kita ada satu hari itu saya terlambat, adalah 5 minit ke 10 minit dia call. Assalamualaikum Ustaz kat mana ni? Kita orang dah tunggu dah lama dah ni. Apa namanya? Ustaz selalu datang. Dia cakap, memang betul pun kita selalu datang lambat. Tapi kita datang lambat bagi anak murid relax dulu baru kita datang. Baik, so nak mengelakkan juga daripada anak guru tunggu anak murid bukan. Jadi bila dia start mula marah-marah dan mula start dia komplain tentang adalah beberapa benda, saya pun cakap lah kepada orang, saya kata macam ni lah, saya kata anak murid semua, kami guru mengajar dengan dua. Yang pertama mengajar dengan fizikal, yang kedua dengan jiwa. Ada guru dia mengajar fizikal sahaja, tapi jiwanya tak ada, sekadar datang nak mengajar, habis masa dia akan keluar. Yang tu guru yang biasa, dia akan dapat sedikit imbuhan dan cukup. So tak ada hubungan, kita kata dari segi yang lain. Sedangkan kami datang mengajar dengan fizikal dan datang mengajar dengan jiwa. So janganlah dihilangkan hak jiwa tu tadi. So bila dia datang mengajar dengan fizikal, jadilah ilmu tu sekadar disampaikan tanpa jiwa tu tadi. Sebab tu bila guru ni dia mengajar dengan jiwa ni, dia akan mengajar sungguh-sungguh dengan keikhlasan, dan bila dia nak sampaikan, dia akan anggap anak murid ni seumpama anak-anak dan orang yang dia kasih. Sudah pasti dia akan jaga. Waktu Nabi SAW ni bila dia mengajar benda yang penting, sama ada dia akan pegang tangan para sahabat waktu tersebut. Waktu Nabi mengajar surah Fatihah dekat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, macam mana Nabi buat? Waktu berjalan keluar dia kata wahai Abu Sa'id, aku akan ajarkan kepada engkau sebelum kita keluar daripada pintu.
Ketika nak keluar, Nabi pegang tangannya. Nabi pegang tangan dia dan Nabi ajarkan kepada dia surah Al-Fatihah dalam keadaan dipegang tangannya. Begitu juga beberapa sahabat yang lain, Nabi SAW ajarkan kepada mereka dalam keadaan dipegang mereka. Tujuan dipegang tadi nak menggambarkan kasih sayang dengan mereka pada waktu tersebut, sehingga mereka dapat terima setiap ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lepas itu digunakan kalimah, wahai anakku yang tercinta. Kita pun dengan anak-anak kita, saya namakan anak saya, anak lelaki pertama dia dengan nama Hubaib. Hubaib ni maksudnya yang dikasihi, yang amat dikasihi dan dimanjai. Maksud kalimah Hubaib tu. Tapi sungguhlah orang ni, macam mana kita namakan, macam itulah jadi. Ya Allah, dia punya manjanya. Terlebih manja pula, sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Baik. Sama juga kalau dia tengah menangis, dia tengah mengamuk, kita lagi marah, lagi lah dia buat panggil. So macam mana nak buat? Nak kena pergi peluk, nak kena pergi usap, barulah dia. Itu yang kata manusia. Rimau, hak garang tu, kalau dijaga, dibelai dia, jadi apa rimau tu? Rimau boleh jadi kawan tak? Kalau manusia tak boleh jadi kawan. Orang seteruk Umar Al-Khattab boleh jadi orang yang lembut jiwanya. Bagaimanalah kita katakan manusia dia boleh jadi jahat selama-lamanya, tak? So kena dengan caranya, pasti orang yang keras itu pun dia akan jadi lembut. Antaranya dengan kata-kata. Baik, so apa kata dia? Dan engkau juga bertanya kepadaku tentang riak, wahai anak muridku. Maka riak itu sebenarnya lahir daripada rasa membesarkan makhluk. Maksud membesarkan makhluk ni, benda yang kita buat tu adalah benda yang bersifat fana, akan hilang. Semua benda yang ada di alam ni semuanya bersifat fana, akan binasa, akan hilang. Yang kekal hanyalah Allah. Yang kekal hanyalah amalan yang kita buat tu tadi. Tapi semuanya akan rosak, binasa. Tapi kalau kita katakan seseorang tadi tu buat sesuatu benda kerana kemegahan apa yang ada di dunia, supaya orang katakan, panggilkan dia dengan soleh, ataupun mungkin dia akan dapat sesuatu benda, semua benda tu bersifat makhluk dan makhluk akan hilang. Dan dia kata riak itu benda yang kamu membesarkan sesuatu benda yang tidak kekal pun. Kenapa kamu nak besarkan? Sedangkan yang patut kalian besarkan adalah benda yang kita nak kena jaga tu yang kekal. Baik, satu contoh. Tuan-tuan siapa yang pernah belajar kitab hikam? Kitab hikam. Nama kitab tu kitab hikam. Siapa pernah belajar? Ada kat sini? Ada? Okey, kitab hikam ni di antara kitab lama. Pengarangnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya kena menghafal kitab ni, kami menghafal daripada kulit ke kulit, setiap hikmahnya kami hafal. Dan saya mengajar di Akrab tahun 2016, satu jilid. Kitab tu 2016, Jumaat ni baru khatam. 2016 sampai 2023 betul? 7 tahun seminggu sekali, 7 tahun baru khatam kitab tu. Jumaat ni nak khatam. Baik, dalam kitab tu ada satu hikmah. Hikmah ni di antara hikmah, banyak-banyak hikmah. Hikmah tu yang paling terkesanlah pada hati kami para pelajar ni. Apa kata Ibnu Athaillah? In aradta an takuna laka 'izzun la yafna. Kalau kamu nak sesuatu kemuliaan yang tidak hilang. Semua orang nakkan kemuliaan, kelebihan. Okey, kalau kita tanya kat sini, nak cantik tak? Makcik-makcik semua nak. Okey, ustaz ada jual satu produk ni nama produk Pusaku jadi gebu. Okey, nak beli tak? Contohnya kita nak jual, mesti nak beli. Betul ke ustaz? Cuba sapu tengok, sapu jadi gebu terus. Okey, mesti orang nak. Kenapa nak? Sebab benda yang boleh menjadikan sesuatu yang lama jadi baru. Baik, so kata Ibnu Athaillah, in aradta an takuna laka 'izzun la yafna. Kalau kamu nak sesuatu kemuliaan, sesuatu kelebihan yang tidak hilang, maksudnya dia akan kekal bersama dengan kamu sampai bila-bila tak akan hilang. Fala tasta'izanna bi'izzin yafna. Kalau kamu nak sesuatu benda yang kekal, jangan minta pada Allah benda yang tidak kekal. Kalau nak benda yang kekal, janganlah minta benda yang tidak kekal. Bahasa mudahnya, kalau nak benda yang kekal, kemuliaan yang kekal, jangan minta kemuliaan yang tidak kekal. Apa kemuliaan yang kekal dan apa kemuliaan yang tidak kekal? Dia cerita ni cerita orang yang mengharapkan sesuatu daripada Allah. Dia tahu Allah boleh bagi. Bila Allah boleh bagi, dia nak daripada Allah. Tetapi nak ni tersebut, orang yang beriman dia tahu apa yang diperlukan, bukan apa yang dia ingin, apa yang dia perlu.
Kalau apa yang kita ingin, semua benda kita nak. Tapi apa yang kita perlu adalah kebiasaannya benda yang kekal, itulah yang menjadi keperluan. Benda yang kita minta, ini semua akan habis binasa. Minta pangkat, minta kaya, minta sihat, semuanya akan habis. Tetapi minta satu benda yang tidak akan hilang. Sebab tu bila bertanya doa yang paling terbaik, apa dia doa yang paling terbaik? Iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa wa qina adzabannar? Kalau benda itu yang akan kekal, kita minta syurga ke akhirat. Kita tak nak neraka. So minta benda yang kita akan dapat kekal. Minta apa? Minta selamat di hari akhirat. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada doa dia. Doa Nabi Allah Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Tuhan, janganlah engkau sia-siakan aku hari ketika dibangkitkan. Jangan dihinakan aku hari ketika manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, aku takut pada hari tiada manfaat harta benda, tiada manfaat anak pinak, melainkan orang yang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Aku takut, ya Allah, takut hari akhirat. Maka dia minta dia selamat di hari akhirat. Dia tak minta di dunia, tapi minta hari akhirat. Nabi SAW ketika Nabi nak tidur, Nabi letak tangan dekat pipi, baginda akan membacakan doa, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadat. Tuhan, selamatkanlah aku hari ketika engkau bangkitkan hamba-hambamu. Maka mereka orang yang soleh ni, mereka minta benda yang bersifat kekal, dan mereka takkan minta benda yang akan binasa. Sebab tu bila kita tengok orang yang riak ni, sebenarnya dia melakukan sesuatu benda yang akan binasa. Membinasakan dia, membinasakan amalan yang dia buat. Rugi kita penat bangun malam, penat berpuasa, penat habiskan duit, tapi benda yang kita habiskan tidak menjamin kebahagiaan kita di hari akhirat. Hanya kat dunia pun, kadang-kadang kat dunia pun orang menyampok. Baik, so dia kata disebabkan kalau itu dan cara menghilangkannya bahawa engkau melihat makhluk ini diarahkan oleh takdir Tuhan, dan engkau merasakan bahawa mereka itu rumahnya seperti benda-benda yang beku, yang tidak mempunyai apa-apa kemampuan untuk menyampaikan manfaat atau mudarat kepadamu. Allah jadikan manusia, ini sifat manusia hamba. Adakah manusia boleh kayakan kita? Tidak, dengan izin Allah. Adakah manusia boleh mendatangkan mudarat pada kita? Tidak, dengan izin Allah. Kalau dah kamu tahu, kenapa kamu buat sesuatu kerana manusia? Baik, ada orang dia buat, saya bukanlah baik mana pun, tapi kenal dengan orang-orang politik kat Melaka. Jadi contohnya hari tu waktu AHLC tu saya panggil Tun Ali Rustam tu, hanya dengan panggilan telefon saja. Asalnya saya masuk surat melalui protokol, memang kena reject awal-awal. Dia kata tak boleh lah Tun, sibuk dah, jadual penuh lah. Kemudian bawa datang dulu surat minta CF rumah. Saya kata kita malas nak pakai kabel. Saya call terus. Dia tanya bila Ustaz nak saya pergi, yang Sabtu minggu depan. Okey, tak apalah. Saya suruh masuk dalam diary. Sekali call saja. Tapi protokol call. Dia kata Tun ada program 3 pada hari itu. Ustaz cakap macam mana dekat Tun? Saya tak cakap apa-apa, saya beritahu program saya. Dia kata dia nak datang. So saya biar je lah dia nak datang. Masalahnya dia dah cancel 3 program yang lain. Saya kata itu bukan saya pun tak tahu dia nak cancel. Baik. Jadi bila orang tahu macam tu, ada seorang hamba Allah ni datang. Hamba Allah datang, saya boleh bagi dekat pusat learning center Ustaz. Ustaz nak buat apa? Dia kata saya siapa nak bagi dia bagi, saya tak pernah hadkan pun. Dia bagi banyak kami akan gunakan, dia bagi sikit pun kami akan gunakan. 1 juta cukup kalau saya bagi Pak Ustaz. Okey, 1 juta dia nak bagi. Saya kata saya tak pernah minta, nak bagi. Bagi pun benda ni kita akan gunakan untuk masyarakat. Dia kata tapi itulah, dia kata bila kita cek rupanya dia bagi itu, dia nak dulu kita tolong bagi hint dekat seseorang supaya dia dapat pangkat datuk sekian-sekian dengan pemberian tadi. Okey, kalau dapat, so dia akan bagi duit tu. Saya kata syarat-syarat bila dia pula. Lepas tu tak pula, terima kasih lah saya tak nak, dia kata. Saya tak nak. Itulah ada orang yang datang, call Ustaz boleh tak tolong, ada Ustaz ada apa-apa kabel ke nak dapatkan pangkat. Kita kata ya Allah, kalau ada orang yang macam tu, maksudnya dia suka, dan dia cari benda-benda macam tu. Sebab tu kalau kita tahu, kita ni berada dalam takdir Allah. Semua manusia berada dalam takdir Allah. Setiap orang tak mampu bagi manfaat dan mudarat pada orang yang lain, melainkan dengan diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah tahu macam tu,
Kita tak akan bergantung kepada manusia, bahkan kita hanya bergantung pada Allah, dan kita tak akan buat sesuatu untuk manusia pun. Kerana manusia tak boleh bantu kita ke hari akhirat. Sebab tu disebut di sana, lawish jama'atul jin wal ins, kalau dikumpulkan jin dan manusia ala an yanfa'u, nak memberikan manfaat kepada kau, la yanfa'uka illa an yasha Allah, takkan dapat manfaat melainkan dengan diizinkan Allah. Walawish jama'atul jin wal ins ala an yadhurruk, kalau dikumpulkan jin dan manusia datang mubarak pada kau, la yadhurruka illa insya Allah, takkan dapat mubarak melainkan dengan diizinkan Allah. Kita pegang yang ni, kita tahu semua kita adalah bersifat dengan sifat lemah. Kita tak mampu buat apa-apa pun melainkan Allah yang ada kuasa. Jadi kenapa kita nak tunjuk pada manusia yang lemah ni apa yang mereka boleh bagi dekat kita? Tuan-tuan solat malam 11 rakaat dah cukup baik. Tiba-tiba esoknya kita pergi cerita dekat orang, dia masih apa dekat kita? Lain kalau kita semalam saya solat 11 rakaat, 11,000 aku bagi kat kau. Okey, seronoklah juga kita. Malam esok 20 rakaat lagi pula. Semalam saya solat 20 rakaat, okey 20,000. Kejap lagi pagi masuk dalam akaun. Tak apa kalau kita boleh cerita macam tu. Dia bagi. Ini tak, kita cerita dekat dia, saya puasa ni, orang dalam hati menyampah macam seorang puasa, orang menyampah lagi dekat kita. Dah tahu dah kalau kita lihat dekat orang menyampah, tapi kita buat juga. Kenapa? So, orang yang logik, ada akal ni dia takkan buat untuk hanya sekadar apalah sangat. Pujian orang ni tak, orang kata apa, tak bertudis, tak jadikan kita cantik. Kalau orang puji kita cantik, cantiknya awak, ting tu jadi tu dia cantik. Kita pun nak juga pujian orang, tapi tak ada apa pun. Bahkan silah-silah bulan orang tutup lagi kita kat belakang. Kita pergi tanya orang, cantik tak kau? Dalam dia kata kita cantik, tapi belakang kita dia kata apa? Nyampah macam ni orang cantik. Okay. So kenapa terjun diri dalam tempat yang kita tahu kita tak akan dapat kemuliaan pun melainkan kehinaan demi kehinaan. Baik, next dia kata lagi, maka dengan itu engkau akan selamat daripada memperhitungkan pandangan mereka. So kalau siapa yang jaga daripada riak, kita akan selamat. Tetapi jika engkau melihat kepada makhluk ini dan engkau merasakan bahawa mereka mempunyai kekuasaan dan kehendak, maka sifat riak itu tidak akan hilang daripada hatimu. Tapi selagi mana kita nakkan pandangan manusia, selagi itulah riak ni akan sentiasa terbelenggu dan duduk dengan kita. Maka buatlah sesuatu kerana Allah, hati jadi ikhlas, bahkan hati kita makin tenang kerana kita tak buat kerana manusia. Contoh, Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim, dia adalah orang yang lalai, dia menjadi orang yang sentiasa ingat pada Allah. Setelah dia pergi haji, dia jadi orang yang baiklah. Jadi dia kata dia ni satu hari balik ke rumah, dia dah makan, ada kawan belanja, cakap dekat isteri dia, sorry lah yang tadi kawan belanja awak masak penat-penat, saya tak makan makanan awak. Sebelum tu kalau dia tak makan makanan isteri dia ada mengamuk dan marah. Tapi dia dengan isteri dia dua-dua orang dah berhijrah jadi orang yang baik. Dia balik-balik tengok, oh isteri dia dah masak, dia pun takut isteri dia kecil hati, dia pun cakap, sorry lah, I dah makan tadi dekat luar apa semua kan. Isteri dia kata, kenapa nak sorry pula? Tak pun sorry pun bang. Yalah kenapa? Dia kata tak, saya masak bukan kerana abang, saya masak kerana Allah. Even abang tak makan pun saya dapat pahala tau. Dia pun terkejut kan. Betul isteri pun ni. Baik, saya cakap kat suaminya tu, jangan mau terkejut dia ni macam ada apa-apa ni. Tapi itulah yang isteri cakap. Bila dia faham, kita takkan melenting dan kita tak perlu pun nak marah. Kita buat ni kerana Allah. Bila buat kerana Allah, kita tak perlu pun nak jaga hati orang, tak perlu pun nak kecil hati dengan orang, sebab kita tahu pahala tetap kita akan dapat pada waktu itu. Akhirnya hati jadi tenang. Tapi kalau tak, kalau cari pandangan manusia ni, semua benda kita buat, baju apa, nak pakai benda apa, kita nak buat macam mana kita nak buat, semua dia jaga pandangan manusia ni, kita akan jadi penat, tak habis-habis. Penat sampai ketua. Baik, alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan datang manfaat. Kalau ada soalan nak tanya. Ada soalan? Ya. Okey. So macam kita nak pasti kita nak nasihatkan orang yang bekerja di mak ke. Okey. Boleh ke tak boleh nak nasihatkan orang? Baik, saya tunjuk satu contoh lah. Boleh nasihat tapi kena ada cara. Saya sewa rumah. Satu rumah waktu SPM dulu, kami duduk 4 orang. Di sebelah rumah kami ni, tempat kami sewa ni ada satu rumah jiran-jiran yang duduk kawasan tu, kawasan kampung lah. Jadi berkawan dengan anak lelaki dia ni yang sebaya dengan kami, nama anak dia ni Anwar. Jadi keluarga dia ni bukan jenis keluarga yang jenis solat, bapak dia pun jenis memang tak pernah pergi masjid Jumaat pun tak pergi.
Jadi keluarga dia orang tak dididik dengan agama. Kami belajar sekolah agama, tinggal dekat sebelah rumah dia orang. Jadi dia selalu datang lepak. Bila dia datang lepak, waktu solat, kita orang akan solat. Tapi saya tak pernah pun ajak si Anwar ni untuk solat dengan kami. So bila nak solat, jangan sebab tu lah, jom kita solat. Waktu tu dia duduk minggir. Dia kata, okey korang solat lah, kena minggir. Dan saya tak pernah kecil hati pun, saya tahu dia tidak diterima didikan agama. Tapi dalam hati saya, insya-Allah, mudah-mudahan satu hari nanti dia tengok kita orang solat, dia akan solat. Sampailah satu hari itu, tiba-tiba malaikat mana yang pergi pegang dia ni tiba-tiba dia kata, nak solat dengan kau orang boleh? Saya cakap, okey lah boleh, pergi ambil wuduk. Dia ambil wuduk, dia pun datang solat dengan kita orang, solat asar. Waktu tu solat berjemaah. Selesai solat, dia kata malam-malam korang duk pergi surau duk pergi masjid ni. Dia kata, yo, ada apa kat masjid? Ada kuliah. Kau nak join je lah malam ni kita pergi. Malam ni Ustaz Beth, nama Ustaz tu Ustaz Bukhari. Ustaz Bukhari ni pula dia mengajar topik pasal nikah. Okey. Dia kata, okey aku join lah. Bawa lah dia pergi kelas pertama dia masuk, kawan saya ni. Ustaz tu cerita bab nusyuz. Dia kata mana-mana perempuan keluar daripada rumah tanpa izin daripada suami dia akan jadi nusyuz. Mana-mana perempuan yang tak tutup aurat, suami dia biarkan suami dia masuk dalam kategori dayus. Suami dia dayus. Tak apa, kita pun biasa dah dengar benda tu, tak ada rasa apa. Tapi orang yang kali pertama dengar ni, dia terus absorb benda tu, dia pegang. Dayus, suami biarkan isteri keluar rumah tak tutup aurat. Nusyuz, seorang isteri keluar rumah tanpa izin suami. Dua poin ni dia pegang. Dia balik ke rumah, tidur malam, pagi besok dia balik rumah dia dah. Sampai tengah hari macam tu, saya dengar ada suara orang datang mengamuk, panggil kat depan rumah kita orang. Najib, kau turun sekarang juga. Saya kata, apa hal dah ni? Kita pun keluar-keluar, rupa-rupanya mak dia datang. Mak dia kata, kau jaga mulut kau jangan adalah maksud jaga mulut kau tu jangan jahat. Saya kata apa makcik? Dia kata, kau tanya aku, kau cakap apa? Kau tahu tak Anwar cakap apa dekat aku disebabkan kawan dengan korang? Rupa-rupanya anak dia ni, dia dapat satu ilmu, dia terus balik mengajar mak dia. Okay. Mak dia tanam pokok bunga depan rumah tak pakai tudung. Agak-agak dia cakap apa kat mak dia? Mak dia tak pakai tudung, tengah tanam pokok bunga depan rumah, dia kata, mak tahu tak, mak nusyuz sebab keluar rumah tak minta izin bapak. Bapak pun dayus, biarkan mak keluar rumah tak tutup aurat. Okey. Terus dia cakap, mak ni marahlah anak datang tegur dia tu. Mak dia tu baling dia dengan batu, mak dia halau keluar daripada rumah. Dah sekali bila ditanya, dia disiasat, dia kawan dengan kita orang yang bawa pergi tempat tu. Marahlah dia. Dia kata, kau salah cara ni. Benda yang disampaikan tu betul tapi salah cara. So kalau salah cara macam tu dah jadi. Sebab tu tak salah menegur, tapi kena tengok situasi dan kedudukan kita, tempat kita macam mana. Siapa yang kita nak tegur. Yang kedua, ada 3 cara. Sama ada yang pertama dengan kuasa, yang kedua dengan mulut, yang ketiga dengan hati. Sekiranya kita orang yang berkuasa, orang yang kita nak tegur berada di bawah kekuasaan kita, waktu tu kena tegur dengan kuasa. Masuk kuasa ni tak kisahlah apa saja yang boleh dibuat. Kalau pukul lah. Contoh anak tak solat. Mak tak nak solat hari ni, tak apa, kau tidur je dah. Besok je lah kau solat. Kita tak boleh. Tak boleh kau kena solat. Tak nak solat. Sebelum aku cubit, sebelum aku watan, baik kau solat. Itu sebab bawah kekuasaan dia. Baik. Yang kedua, orang yang mungkin kita tak ada kuasa tapi kita boleh cakap. Kawan-kawan, aku ni nak tolong tak boleh lebih-lebih. Tapi aku sekadar boleh cakap je lah kat kau. Kita ni dah tua lah kot. Sudahlah, jom kita tinggal lah. Dosa kita dah makin banyak. Kemudian kebaikan tak kurang. Apa kata jom kita ikut. Yang tu kita boleh cakap. Kawan-kawan, cakaplah. Baik, yang ketiga kita tahu kita ada seorang yang dia ni macam rimau punya garang dia. Pantang ditegur. Tidak ada muka kita pun dia cakap. Siapa nak kata, ya Allah, aku tak ada kuasa ya Allah. Cuma aku mampu doakan dalam hati, ya Allah, aku tak reda yang dia buat. Mudah-mudahan kau bagilah hidayah pada dia. So kena buat macam tu. So tengok kemampuan kita dan tengok siapa dia. Tapi kalau orang yang mempunyai dengan ahli keluarga kita, tegurlah, tapi tegur dengan cara yang kena sesuai. Contoh, siapa Nabi Musa kepada Firaun? Bapa angkat. Firaun bela daripada kecil, besar tapak tangan ni sampai besar Firaun bela dia. Dibela di dalam istana. Tiba-tiba dia jadi Nabi, Allah suruh patah balik pergi ke istana, kau pergi cakap dekat bapa angkat kau. Bapa angkat kau melampau, bapa angkat kau kafir, bapa angkat. Macam mana dia nak buat?
Akhirnya Allah tengok cara macam mana Allah kata dekat Musa. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi engkau wahai Musa kepada Fir'aun. Fir'aun melampau. Faqul lahu qawlan layyinan. Katakan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Kenapa pula nak kata-kata yang lembut? Fir'aun kan jahat. Tak, kenapa Allah suruh kata-kata yang lembut? Ingat, jasa dia kepada engkau. Dia bapak angkat engkau, dia bela engkau daripada kecil. Engkau tak boleh cakap sembarangan dengan dia. Berkatalah kepada dia dengan perkataan yang lembut. Walaupun Fir'aun Allah minta Musa bercakap dengan perkataan yang lembut. Ini kan pula orang yang kita nak tegur bapak kita. Tiba-tiba kita cakap, bapak tahu tak bapak ni boleh masuk neraka kalau bapak memang sebut neraka bapak kita, memang kenalah. So kena tengoklah suasana dia. Ada seorang anak murid, mereka ni masuk satu kolej. Nama kolej ni kolej untuk keluarkan para pendakwah. Kolej ni ada dua masa dia, satu 6 bulan teori, 6 bulan lagi praktikal. Seorang anak murid yang cerdik ni, bila dia dah belajar teori, dia rasa dia dah cukup pandai, dia dah boleh pergi berdakwah. Dia kata, saya tak nak praktikal lagi, saya nak terus keluar pergi berdakwah. So guru dia kata, jangan, tak habis lagi, praktikal dulu. Dia kata, tak apalah, nak terus pergi. Dia pergi kat satu kawasan orang ahli sesat. Khatib, tok guru dia orang ni tengah duk menyampaikan syarahan di atas tempat dia. Dia bangun, dia kata, tuan-tuan sekalian, tok guru kalian ni adalah tok guru yang paling sesat sekali. Orang yang macam ni akan begitu sekian-sekian. Tok guru tu hanya cakap satu patah perkataan, tak cakap mulut pun. Okey, baik. Datang anak murid dia yang ramai-ramai ni, belasah turis dia. Okey. Lepas tu dia balik dalam keadaan cedera. Tu dia katakan, aku cakap teori kena gabung dengan praktikal. Okey, bukan teori saja kau dah boleh pergi. Kau tengok cara macam mana pula aku berdakwah. Tok guru dia pergi dan akhirnya tok guru dia bercakap sehingga menjadikan akhirnya dapat dakwah tadi tu sampai. Pelik cerita, dakwah tadi tu sampai. Sebab tu dakwah ni bukan sekadar cakap. Dakwah ni kadang-kadang tak perlu bercakap pun. Saya jadi warden di sebuah international college di Negeri Sembilan. Pelajar bercampur lelaki dan perempuan, couple-nya tak payah cerita lah. Maghrib dekat taman tu penuh. Dalam longkang, atas pokok, dalam kereta, tepi, paku bunga. Saya pergi cerita dekat rektor college. Dia kata, Ustaz, kalau kita nak ambil tindakan, tu bukan kerja kita lah Ustaz. Dia orang datang belajar, dia bayar yuran cukup. Kalau Ustaz nak peduli benda-benda macam tu, jenuh kita. Tu bukan tanggungjawab kita, biarkan dia orang je. Dalam hati saya, benda mungkar depan mata, takkan tak cegah. Saya pergi dekat surau, saya cakap kepada budak-budak, siapa yang pakai, yang ada jubah, bawa jubah. Siapa yang ada serban, pakai serban. Siapa yang ada tasbih, pakai tasbih. Nak buat apa Ustaz? Kau jangan tanya. Malam esok aku cerita. Dapat beberapa orang, saya pecahkan 3 orang berjalan, pakai serban, pakai jubah, bawa tasbih. Saya suruh dia orang jalan, pergi dekat kawasan Taman Bunga ni, berjalan, tak payah cakap. Jangan tegur apa pun, semua yang korang tengok, semua cobaan. Dia orang lalu kawasan tu, bayangkan tengok. Orang pakai serban, lalu kot Taman Bunga, hak kapal-kapal ni duduk, hak atas motor, start motor jalan, yang dalam longkang keluar, yang atas pokok turun. Semua buka tinggal. Sebab tengok orang pakai serban, masuk taman. So saya kata tampak, dakwah ada kala tak perlu pun bercakap, cukup sekadar kita pertontonkan, kita tunjuk, ni pun dah dikira memadai lah. Wallahu a'lam bishawab. Okey, itulah cerita dia. Okey. Terjadi riak dalam bagi kita buat badan tegak. Ya, faham. Dia sebenarnya riak ni adalah penyakit hati. Riak ni dia bukan bercerita kau, aku riak ni kali ni. Tak. Okey, riak ni dalam hati, penyakit hati. Dan memang tak ada siapa pun tahu. Dan tujuan kita belajar ni, lupa saya nak sebut. Tuan-tuan, tujuan kita belajar bab riak ni bukan nak suruh kita pergi cek kawan kita ada riak ke tak. Tak. Tujuan untuk kita. Kita dengan Allah saja yang tahu. Manusia tak tahu dan tak boleh kita nak hukumkan seseorang ni riak ataupun tak. Kerana dia riak tu dalam hati. Sebab tu Nabi SAW sebut, nahnu qaumun, kami adalah orang nahkum bi zawahir. Kita hanya boleh hukum pada benda yang zahir. Wallahu yatawalla bisarair. Allah saja yang boleh hukum apa yang ada kat dalam hati orang. So, tapi kita sendiri boleh jadi. Macam mana? Contoh dia jadi riak. Kita masuk masjid. Masuk masjid, semua orang ada hari Jumaat kan, kita pun letak kunci motor, letak dompet duit, letak handphone. Baru nak angkat takbir, setan datang. Dia kata, kau ingat sebelah kau tu imam. Okey, belakang kau ada ustaz. Kau nak kena semayang elok-elok, kau jangan semayang macam kat rumah kau yang laju tu. Okay. So kita pun semayang dengan khusyuk. Sebab apa? Sebab orang-orang yang ada tu tadi. Tiba-tiba waktu dah angkat takbir, kita teringat balik, ni setan ni tadi ni.
Itu dah riak ni, aku buat solat bukan kerana orang, ya Allah aku solat kerana-Mu. Maksudnya kita perbaiki balik niat kita yang terpesong tadi dengan diperbetulkan pada waktu yang sama. Boleh tak boleh? Ya boleh. Bila datang saja perasaan riak waktu ketika tengah buat solat, cepat-cepat istighfar kat dalam hati, kemudian kita teruskan perbuatan itu tadi. Syekh antaranya Ustaz Ibrahim Mahmud. Ibrahim Mahmud daripada Berlin. Dulu kalau siapa pernah dengar Ibrahim Libya dulu tu, dia nak pergi mengajar ni, dia dah turun naik kereta dah. Tiba-tiba dia naik balik kat atas rumah. Orang tanya, kenapa Ustaz? Dia kata tadi ketika masuk dalam kereta tiba-tiba terfikir, berapa orang nak bagi dekat aku bila pergi ceramah. So perbaharui balik niat, naik balik kat atas rumah, niat balik, kemudian turun dan jalan. Sampai macam tu. So nak kena, dia hati ni macam kuda liar. Nak kena tambat betul-betul. Dia lari, tarik balik. Dia lari, tarik balik. Dan setiap orang macam tu. Ada seorang ustaz yang terkenal, dia tanya, Ustaz pernah rasa tak? Macam saya rasa. Rasa macam mana Ustaz? Waktu kita pergi ceramah, tiba-tiba orang ramai-ramai. Bila orang ramai-ramai tu kata, wow, hebat juga aku ceramah orang datang ramai. Saya kata benda macam tu akan kena kepada sesiapa saja. So, kita dan Allah saja yang tahu, cepat-cepat kita padamkan balik. Datang, tolak. Datang, tolak. Itulah kerja kita. Sebab tu, kata sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Bila para sahabat kembali daripada perang jihad pedang ni, jihad perang ni, dia orang kata kami kembali, kita sedang kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Orang tanya, perang tu jihad yang kecil? Ya, dia kata perang jihad kecil kerana kita nampak musuh. Jihad yang besar, jihad yang tidak nampak musuh. Siapa dia musuh kita? Nafsu dan juga setan yang kita tak nampak. Itulah jihad kita yang paling besar tu, paling susah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.